Nama saya Rosyafika binti Saad, nombor matrik kad 282054. Okey, hari ini saya nak menceritakan tentang POLC dalam Islam. P ialah planning, O ialah organizing, L ialah leading dan C adalah controlling. Okey, keempat-empat elemen ini adalah saling berkaitan antara satu sama lain. Justru, proses pengurusan perlulah dilaksanakan secara bersama semasa membuat perancangan kerja-kerja, penyusunan organisasi, pengarahan dan pemimpinan dan pengawasan secara keseluruhan. Perancangan. Dalam sesebuah organisasi, perancangan merupakan satu perkara yang paling utama dan perlu dititik beratkan oleh pihak pengurusan. Tanpa perancangan yang rapi dan tersusun, sebuah organisasi yang dibina tidak akan dapat beroperasi dengan baik dan cemerlang. Dalam bidang pengurusan, merancang merupakan fungsi yang pertama. Elemen perancangan biasanya melibatkan perkara-perkara berikut: pengendapastian sumber yang ada, penentuan matlamat atau objektif organisasi, penentuan garis panduan untuk mencapai objektif, jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai objektif, falsafah dan prinsip organisasi, keseluruhan kegiatan organisasi. Definisi perancangan ini adalah perancangan ditakrifkan sebagai satu proses menentukan objektif yang dikendaki dan seterusnya membina strategi-strategi tindakan yang sesuai dan terbaik dengan mengambil kira faktor-faktor dalam organisasi dan persedaran luaran yang dapat mempengaruhi sesebuah organisasi untuk mencapai objektif tersebut. Sesuatu perancangan yang berorientasikan masa depan seharusnya melibatkan penentuan dan penyusunan tentang persoalan-persoalan yang berikut. Apakah kerja-kerja yang perlu dilakukan? Bilakah pelaksanaan akan dilakukan? Siapakah yang akan terlibat dalam kerja-kerja tersebut? Bagaimanakah kerja-kerja tersebut dilakukan? Di manakah pelaksanaan tersebut akan dilakukan? Prinsip perancangan dalam pengurusan dalam Islam adalah seperti berikut. Dirancang oleh semua individu di dalam organisasi, rancangan perlulah fleksibel, dilaksanakan secara berjemaah. Ketentuan kejayaan perancangan datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Proses perancangan dalam pengurusan Islam. Antara proses perancangan yang boleh dilakukan adalah menentukan dan menetapkan hala tuju sesebuah organisasi. Hala tuju merupakan asas penting kepada sesebuah perancangan. Hala tuju yang ditetapkan mestilah rasional, praktikal dan boleh dicapai. Elemen-elemen dalam menetapkan hala tuju organisasi biasanya melibatkan perkara-perkara yang berikut: mengendapastikan sumber yang ada bertepatan dengan falsafah, prinsip dan kegiatan organisasi, menentukan garis panduan untuk mencapai hala tuju, jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai matlamat. Yang kedua adalah menganalisis suasana dan status semasa. Para pengurusan dalam organisasi perlulah menganalisis suasana dan status semasa yang melibatkan persedaran dalaman dan luaran organisasi serta hubungan dengan matlamat yang hendak dicapai. Dalam langkah ini, pengurus perlulah melihat keupayaan dan pencapaian organisasi. Kemudian barulah membuat penilaian secara kritis sekaligus menjawab persoalan-persoalan tentang prestasi sebenar organisasi tersebut. Yang ketiga adalah membuat analisis bantuan dan halangan. Sesebuah organisasi yang ingin mencapai matlamat yang telah ditetapkan haruslah membuat andaian asas tentang masa depan organisasi. Analisis terkenal dalam mengenal pasti bantuan dan halangan kepada perancangan adalah analisis SWOT. Ewart de Bono. SWOT membawa arti kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi sesebuah organisasi. Yang terakhir adalah mewujudkan strategi yang sesuai. Pengurusan perlulah mewujudkan strategi yang sesuai dalam perancangan tindakan untuk melaksanakan strategi tersebut bagi mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Strategi dan rancangan tindakan boleh dicapai melalui pelbagai perspektif, iaitu melalui fungsi-fungsi bahagian atau jabatan seperti rancangan pengurusan sumber manusia, melalui jangka waktu tertentu sama ada rancangan tersebut merupakan rancangan jangka pendek atau rancangan jangka panjang, melalui hubungan dan kaitan dengan persedaran. Perorganisasian ataupun penyusunan merujuk kepada proses pembahagian setiap sumber yang ada, sama ada manusia, benda ataupun perkara pada kedudukan yang sesuai, kegunaan yang munasabah, fungsi yang jelas dan peranan yang berkesan bagi mencapai matlamat organisasi. Antara proses penyusunan ialah: yang pertama, menenarai tugas dalam bidang tugas yang hendak dilaksanakan. Yang kedua, membuat pembahagian tugas. Yang ketiga, mewujudkan unit-unit kecil mengikut kesesuaian. Yang keempat, membuat penyelesaian tugas. Dan yang terakhir, mengawasi pelaksanaan tugas dan membuat tinjauan. Kepimpinan. Islam amat mementingkan elemen kepimpinan bagi melahirkan sesebuah organisasi yang disegani oleh masyarakat lain.
Definisi kepimpinan bermaksud keupayaan seseorang pemimpin atau ketua pada setiap peringkat pengurusan yang mendorong, mempengaruhi, membawa dan menggunakan setiap sumber organisasi yang wujud supaya saling berperanan dan berfungsi untuk mencapai matlamat yang telah ditentukan. Konsep kepimpinan dalam Islam merupakan satu amanah. Kepimpinan ialah tanggungjawab yang lahir daripada autoriti yang sahih. Pengarahan merupakan penggunaan kuasa atau mandat yang ada pada seseorang pemimpin yang perlu digunakan secara berkesan. Antara kuasa dan keistimewaan pemimpin adalah seperti berikut: mengarahkan pekerjanya untuk melakukan tugas dan perubahan sebagaimana yang dikehendaki, mengagihkan tugas dan melaksanakan perubahan, membuat keputusan terutamanya dalam menentukan siapakah yang layak untuk melakukan perubahan, apakah yang perlu diubah dan bagaimanakah perubahan perlu dilakukan. Kuasa merupakan satu simbol atau penghormatan. Memberi idea baru dan meyakinkan pihak lain untuk menerima idea yang dikemukakan, membuat justifikasi ke atas setiap perubahan yang dicadangkan, mempengaruhi individu tertentu atau kumpulan untuk memihak kepadanya apabila mengemukakan cadangan atau ingin melakukan perubahan. Tanggungjawab pemimpin. Antara kewajipan pemimpin terhadap pekerja di bawah pimpinannya ialah hendaklah menjadi contoh teladan yang baik dalam segala perkara, menjaga hubungan di samping menitik beratkan urusan terhadap pekerja dan bertindak adil dalam segala urusan, meminta pandangan orang ramai serta menghormati pendapat mereka, mempunyai keyakinan terhadap keupayaan pekerja dalam melaksanakan sesuatu yang diserahkan kepada mereka, sentiasa mengawasi dan memerhati pekerja dalam melaksanakan tanggungjawab. 5 operasi yang dimaksudkan adalah seperti berikut: mengadakan matlamat dan menentukan strategi yang perlu dilakukan bagi mencapai matlamat tersebut, membagi kerja untuk dilakukan oleh ahli-ahli organisasi, memotivasikan ahli-ahli organisasi dan berkomunikasi dengan mereka, membuat penilaian terhadap kerja yang dilakukan oleh ahli organisasi, membangunkan dan memperkembangkan diri sendiri dan ahli organisasi. Prinsip kepimpinan. Kepimpinan mestilah melibatkan orang lain, iaitu pekerja atau pengikut. Kepimpinan melibatkan pembahagian seseorang pemimpin didapati tidak sama antara pemimpin dengan ahli kumpulan. Kepimpinan melibatkan gaya dan suasana yang diwujudkan oleh pemimpin. Arah tuju kepimpinan dalam Islam mestilah tidak menyeleweng daripada syariat Islam. Pengawasan bermaksud memastikan semua aspek pengurusan seperti perancangan, penyusunan, kepimpinan, membuat keputusan dan pelaksanaan keputusan berjalan mengikut apa perancangan yang ditetapkan. Pengawasan dalam konteks organisasi juga adalah sebagai satu proses dalam menentukan kerja atau aktiviti yang dilakukan atau terdapat dalam organisasi supaya berjalan lancar mengikut perancangan yang sedia ada. Pengawasan sebagai satu proses menentukan atau menjamin supaya kegiatan organisasi ke arah pencapaian matlamat yang telah ditetapkan. Selain itu, kawalan ini juga melibatkan seluruh kegiatan organisasi iaitu yang melibatkan perancangan, perorganisasian dan juga pengarahan serta proses membuat keputusan. Antara tahap-tahap pengawasan ada 3. Yang pertama ialah pengawasan kendiri, pengawasan dalaman dan pengawasan luaran. Proses kawalan menetapkan piawaian, menilai dan mengukur prestasi, membandingkan pencapaian prestasi dengan piawaian, membuat tindakan pembetulan sekiranya berlaku kegagalan, menambah baik prestasi. Antara kaedah kawalan yang pertama ialah kawalan sebelum tindakan, kawalan semasa pelaksanaan, kawalan saringan dan yang terakhir kawalan selepas tindakan. Sebagai kesimpulannya, Islam telah menggariskan panduan dan tata cara untuk menguruskan sesebuah organisasi dengan kaedah-kaedah yang amat relevan dan berkesan. Pengendalian pengurusan kerja yang merangkumi aspek POLC dalam Islam iaitu perancangan, perorganisasian, kepimpinan dan pengawasan merupakan elemen-elemen yang sepatutnya ditekankan oleh semua pihak dalam organisasi bagi melahirkan pengurusan yang baik dan bertaraf dunia.